Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Mari kita menyambut firman-Nya bukan dengan kepintaran kita. 我们不要以自己的聪明来聆听神的话语， Rendahkan hatimu. 谦卑你的心。 Kalau Tuhan tidak memberi pengertian, maka kita tidak akan bisa mengerti. 如果神不让我们知晓的话，那么我们将不会明白。 Bukankah yang terindah ketika kita sambil mendengar firman, kita menyenangkannya? 如果当我们聆听神的话语的时候，我们感到喜乐，那不是非常的美好吗？ Bukan tentang menyenangkan kita, 不是因为要使我们喜悦， tapi tentang menyenangkannya. 而是因为得要喜悦他。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告， Menyenangkanmu. 让你讨你的喜悦， Kiranya kami menyenangkanmu. 但愿我们蒙你的喜悦， Di tengah hiruk pikuk dunia, 在这个世界的生命当中， bahkan sebelum kami masuk, hidup kami di luar sangat ruwet Tuhan. 当我们进入到世界以前，我们的生命非常的混乱， Jalanan ruwet, 道路非常的拥堵， dunia ruwet, 这个世界也非常的拥堵， bangsa kami ruwet, 我们的民族也非常的 hati 混 kami 乱， ruwet. 我们的心也非常的混乱。 Tapi di sini, 但是在这里， melihat salibmu, 我们看到你的十架， hati kami disederhanakan 我们的心会感到非常我 bahwa 们的心被 hidup hanya tentang satu hal, 我们感到非常的简单，因为生命只有一件事， menyenangkanmu. 就是讨你的喜悦。 Bapa, 天父， apakah kami menyenangkanmu? 我们是否蒙你的喜悦呢？ Melalui lagu ini, 但愿通过这首诗歌， melalui telinga kami yang mendengar, 通过我们聆听的耳朵， kami mau mempersembahkan hati yang mendengar. 我们要将我们真正的心摆放在你的 Kiranya 面 kami 前。 menyenangkanmu. 但愿我们能够蒙你的喜悦。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Ya, selamat malam semuanya. 听众晚上好， Perkenalkan, nama saya Chen Hui Ni. 传道的名字叫陈慧妮。 Terima kasih saya diundang untuk berbagian di dalam kegerakan ini ya. 非常感谢我能够被邀请，能够参与到这样的一个推动 Saya 活动 sangat 当中， menikmati. 我非常的享受。 Sampai saya di bawah harus mengingatkan diri saya, Vini nanti kamu akan berkhotbah. 我甚至在下面都在提醒我自己，我等一会儿你要争道， Usahakan mata nggak sembab ya. 不要你要尽量那个不要打瞌睡。 Ya. Hari ini kita akan merenungkan dari 1 Korintus 2 ayat 16, Kristus tujuan kita. 今天我们要思想的主题，我们要思想的取自经文《格林多前书》2章16节，基督是我们的目标。 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 哥林多前书2章16节，谁曾知道主的心去教导他呢？但是我们有基督的心了。 Paulus dengan berani mengutip dari Yesaya 40 ayat 13 yang berbunyi, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? 保罗他引用这个以赛亚书，他说：“谁曾测度耶和华的心，或做他谋士指教他 Secara 呢？” logika tidak ada seorang pun. 按着逻辑的话，没有任何一个人。 Tetapi Paulus menambahkan sesuatu yang mengejutkan di belakang kalimat itu, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 但是保罗呢，在句末呢，他加上了一个非常惊人的一个补充，就是我们有基督的心。 Kedalaman ayat ini ada pada paradoksnya, 在经文这个深度就在于它的这个悖论， yaitu apa yang mustahil, yaitu untuk manusia mengetahui pikiran Kristus, kini dimungkinkan dengan memiliki pikiran Kristus. 就是什么是不可能的，就是人能够知晓神的心意，这是不可能的。但是如今在借着基督的心意，我们可以知道。 Saya ulang lagi, apa yang mustahil, yaitu untuk manusia mengetahui pikiran Allah yang besar, tetapi kini dimungkinkan dengan memiliki pikiran Kristus. 就是人是不可能知道那个神那浩大的这个心意，但是借着基督就有可能。 Pikiran Kristus sangat menggelisahkan. 基督的心意非常的让人焦虑， Sehingga karena itu menggoncang otoritas kita atas diri kita sendiri. 因为它是动摇我们对自身的一个权威。 Bagi orang Yahudi, 对于犹太 pikiran 人来说， Kristus salib adalah kebodohan.
对于犹太人来说，这个十字架就象征着愚拙； Bagi orang Yahudi, salib adalah batu sandungan. 就对希腊人来说，这个是一个绊脚石。 Karena apa? Di tengah-tengah kehidupan keagamaan, agamawi yang sudah terasa begitu baik, tiba-tiba ada satu cara berpikir yang mengatakan tidak ada satupun kegiatan agamawimu yang dapat diandalkan untuk membawa engkau diterima Tuhan. Maka itu adalah batu sandungan. 就是因为在宗教的他们的一个非常进行的一个美好的或者已经成熟的一个宗教活动当中呢，在这里有一个思想对他们说，你所有进行的一些宗教活动，没有任何一个事情是能够带你进入到你的天国里面去。 Jadi sebenarnya pikiran Kristus sangat menggelisahkan karena memprovokasi otoritas kita. 因为这样的，所以基督的这样的一个心意思想，或其实是让人焦虑的，因为是对我们的一个想法，它是有冲突的。 Dan pikiran Kristus itu menggelikan. 因为它也是让我们非常的不安。 Kan di sini Paulus mengatakan seperti bagi orang Yunani itu adalah kebodohan. 对于犹太人来说，它是一个愚拙的。 Kita tahu di masa ini sulit ya menceritakan seutuhnya Injil pada orang. 因为我们知道，在现在如今的世界当中呢，我们完完整整去传福音是很难的， Karena menggelikan. 因为让人不安。 Maka kita cenderung push the button to privatize our faith. Seperti menekan tombol untuk apa? Kalau sudah keluar dari gereja ini, tekan tombol apa? Mari kita privatisasi iman kita. 就是如果我们出了这个教会之后呢，我们会更愿意去按下按钮，就把我们封闭起来。 Tapi sepanjang surat 1 Korintus, Paulus ketika membicarakan pikiran Kristus, Paulus itu seolah-olah melihat sesuatu yang sangat menggelorakan dan menggetarkan. 就是但是在看这个哥林多前书的这整个章节的经文当中呢，保罗就好像看到了一个非常让人惊人的一 Karena 些信息。 pikiran Kristus memberi daya melampaui nalar manusia. 就是因为基督的心思已经超过了人类所思所想的。 Berani mati karena yakin dalam kemenangan Kristus di salib. 因为他愿意不怕死，是因为他知道有基督的十架。 Berani hidup karena kuasa kasih-Nya yang meneguhkan. 他可以勇敢的活着，是因为有些耶稣的权柄能够使他勇敢。 Memiliki pikiran Kristus adalah memiliki kehidupan yang begitu menggelorakan dan menggetarkan. 就有一个基督的心思是非常让人非常惊人的。 Berani hidup sekaligus berani mati. 他敢于死也敢于活。 Baru-baru ini dunia ini ya, kita kehilangan seorang hambanya yang sangat setia memberitakan firman Tuhan, yaitu John MacArthur. 近期呢，我们这个我们失去了一位神学家，一个非常忠心传福音的一个神学家，就是 John MacArthur。 Di dalam eulogi anaknya yaitu Matt MacArthur, ia mengungkapkan kata-kata terakhir dari ayahnya ketika berhadapan dengan kematian. 就是他的孩子 MacArthur 在他的追悼词上面呢，他说了一句他父亲生前所说的话。 Ia berkata, "Nak, setialah." Jadi bukan berkata, "Nak, tulis buku." Atau, "Nak, jadilah pembicara utama ya di konferensi besar." Bukan. 那么他父亲呢对他的孩子说：“孩子，你要忠心，而不是对他的孩子说：孩子，你要写书，或者去称道，或者是干嘛？ Tapi, "Son, be faithful." 就是要有信心。” Lalu Matt melanjutkan, di tengah-tengah suara papa yang sudah seperti bisikan karena seperti berlomba-lomba dengan maut, ia mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu? Aku tidak merasakan sengatmu." 就是在他这个最后微微颤抖的话语当中、声音当中呢，他最后说：“死啊，你的毒钩在哪里？” Jika kita berani hidup sekutunya di dalam pikiran Kristus, maka ada kehidupan yang begitu menggelorakan dan menggetarkan. 如果我们能够活出基督的心思的话，那么就会有一个非常让我们勇敢的一个活着的方 Matt 式。 mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu? Saya tidak merasakan sengatmu karena apa? Anugerah Kristus mengalahkan dosaku." 你死啊！你的毒钩在哪里？我没有看到你的毒钩，因为基督已经超过了死亡。 Tentu John waktu mengucapkan ini tidak sebergelora saya ya. 当然，这个约翰在说这句话的时候，没有像我这么激情。 Karena Matt mengatakan ia mengucapkannya
di tengah-tengah nafas terakhirnya. 因为约翰在说这句话的时候，是在临死前所说的，用最后的力气说的。 Lalu ia menutupnya dengan mengatakan, all is of grace, I am unworthy. Semuanya itu dari kasih karunia. Saya ini tidak berarti. 在最后一句呢，他就说全是因着神的恩典，我自己本身并没有任何意义。 Dari mana keberanian hidup dan keberanian mati seperti itu? 这样的一个死亡或者死的或者是活着的勇气从哪里来呢？ Paulus mengatakan, siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 所以保罗说，谁曾知道主的心意去教导他呢？但是我们有基督的心了。 Mengapa pikiran Kristus begitu menggelorakan dan menggetarkan? Karena pertama, pikiran Kristus berpusat pada salib. 为什么基督的心思是那么的激昂着，让我们是推动我们的？因为它是以十架为中心。 Salib bukan hikmat dari dunia, tetapi salib adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang kemuliaannya disiapkan sejak dari kekekalan. 十架不是一个世人智慧的一个结果，而是从创世之初就已经有的。 Dan pikiran Kristus menilai segala sesuatu dari perspektif salib. 但是基督的心意呢？他评价任何事情都是以十架为中心。 Anda siap? 你准备好了吗？ Salib mengatakan engkau tidak sanggup. 十架说你没有办法或者不能够。 Anda sanggup untuk menerima kebenaran seutuhnya bahwa saya tidak ada satupun kebenaran dan andil yang bisa saya andalkan di dalam hidup saya? 你是否愿意或者是勇敢的去承认说，我生命当中没有任何一个事情是我能够去依靠的？ Lalu salib menyatakan tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada. 但是十架又说，这世界上没有任何一个义人。 Lalu salib menyatakan engkau membutuhkan satu-satunya jalan, yaitu anak Allah yang turun ke dunia. 你唯一需要的就是一个道路，那就是就是道成肉身的神的儿子。 Ada sebuah gereja yang uniknya, gereja besar, saya nggak sebutkan namanya ya. 有一个非常独一无二的一个大教会， Di mimbarnya dituliskan sebuah tulisan. 在他的讲台上面写了一句话： Preach the gospel, preach Christ. Khotbahkan Injil, khotbahkan Yesus. 就是传讲福音，传讲耶稣基督。 Karena begini, ketika kita berada di satu podium yang besar ya, dan di sebuah ruangan yang besar, saya sebagai manusia berdosa, saya sangat tergoda untuk apa? Menampilkan kepada manusia apa yang saya punyai, bukan apa yang saya tidak punyai. 就是正常来说，我们处在一个非常大的一个场地里面呢，我们作为人，我们会有这样的一个想法，就是对别人展现出我们最好的一面， Saya 就是我们有 pikir 的。 gereja itu berjuang untuk tetap setia pada apa yang memulai mendirikan gereja itu, yaitu Injil dan Kristus. 教会呢，它始终保持着它最终建立教会的一个初衷，那就是那就是传讲福音，传讲耶稣基督。 Gedung akan usang, 这个建筑最后将会消失， tubuh akan menua, 身体也会老去。 sisa yang tidak akan bisa hilang adalah apa? Salib. 唯有耶稣的十架，它不会过去。 Apa yang dipelihara oleh tubuhku, apa yang dipelihara oleh tubuh Anda, apa yang dijaga oleh gereja besar yang sangat megah ini. 我们所看顾的，我们所眷顾的是什么呢？在这个教会，它正在修养的、维修的是什么呢？ Dalam relasi keluarga, pekerjaan pelayanan, apakah sungguh-sungguh itu dirombak oleh salib Kristus? Tidak ada sisa tertinggal dirimu yang usang. 就是在家庭、工作或者在侍奉当中，你所有的一切是否已经被十架或者基督的这个心意所颠覆呢？没有任何剩下一个事情是 Dan 为 yang 着救 kedua, 济的。 pikiran Kristus adalah anugerah Roh Kudus, bukan hasil kecerdasan manusia. 第二点就是基督的心思是圣灵的恩赐，而不是人的智慧。 Itu sangat melukai pride kita ya.
这个非常的伤我们的骄傲或者是自尊。 Ada sesuatu yang sangat salah dengan kita sehingga satu-satunya cara untuk bisa memahami salib Kristus jika Allah melakukan mukjizat dan membuka mata kita. 就是有一个非常的一个错误在我们身上，就是当我们没有办法去明白十架，但是只有神自己行出这个神迹给我们看。 Jadi pikiran Kristus bukan hasil studi teologi atau IQ tinggi, melainkan pemberian Roh Kudus. 所以这个基督的心意，它不是一个人的这样的一个神学的一个理论结果，或者是他的这个智商有多高而得出的一个结论。 Jadi bersyukurlah, rendah hatilah. 所以你要感恩，你要谦卑。 Jadi ritme hidup yang paling logis dari ini adalah apa? Adalah berserah dan berdoa. 所以你在生命当中，你要学习顺服，学习谦卑下来，交托给主。 Ketika kita tidak memandang salib, kita cenderung memandang doa dengan begini, apa yang saya dapatkan dari doa? 当我们没有去看仰望十架，但是在通过祷告呢，我们只会有这样的一个想法，就是我通过祷告我得到什么。 Tetapi ketika kita sudah mulai dari salib, pertanyaannya sudah beda. 但是如果我们以十架为中心，那么这个问题就会改变。 Kenapa saya begitu bodoh tidak berdoa? 就是为什么我这么愚笨，我不去祷告呢？ Ketika kita tidak memandang dari salib, kita memandang doa sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu. 当我们没有仰望十架的时候呢，我们会以为祷告是我们能够获得某一个东西的一个途 Tapi 径。 ketika kita mulai dari salib, kita mulai melihat bahwa doa adalah sebuah perjalanan dengan Dia yang telah memulai perjalanan dengan saya. 但是如果我们以十架为中心，我们就会知道祷告是我们与神同行的最初的一个开始。 Jadi di WA beberapa kali ya saya dituliskan, Lause nanti tolong ya dorong jemaat untuk datang all night prayer ya, begitu ya. 所以我收过几次简讯说，老师等一下帮我推动一下会众能够参加这个整夜祷告会。 Saya mendorong Anda datang all night prayer. 我推动你们来参加这个整夜祷告会， Walaupun saya nggak akan datang. 就算我没有来。 Ya, saya bersyukur Pak Ishak mengundang saya ya, tapi pas hari itu memang sudah ada janji pelayanan lain. 我非常的感恩那个长老能够邀请我，但是那个时候刚好我有其他的安排。 Datanglah bersusah-susah berdoa saat kita belum ke surga. 你要来祷告，当我们还没有再去天国之前，我们要殷勤的来祷 Kita 告。 pasti akan ke surga kan ya? 我们一定会去天国是吗？ Tapi menurut saya kalau kita tidak all out berdoa, berjalan bersama dengan Dia, ini pemikiran saya manusia ya. Pasti waktu kita masuk surga melihat sebegitu mulia itu pasti banyak penyesalan kita kan ya? 所以当我们现在没有这殷勤的或者是去祷告的话，那我们去天堂的时候，我们看到那么多荣耀的事项的时候，我们会有一个遗憾，或者是有一个后悔。 Bagaimana hubunganmu dengan Roh Kudus? 你和圣灵之间的关系如何？ Itulah yang akan menentukan kita berdoa atau tidak. 这就是能够决定我们是否祷告。 Dan yang terakhir, pikiran Kristus mengubah cara kita menilai dan bertindak dari pola pikir dunia ke pola pikir Allah. 就是基督的心思改变我们对事物的判断和行动的方式，就是从世人的思维转向神的思维。 Kalau kita punya pikiran Kristus, cara kita menilai konflik keadaan itu akan sangat berbeda. 如果我们有神的这个思维，我们判断一些冲突矛盾的时候就会不一样。 Saya katakan kebenarannya ya, 我跟你们说一个真理， apes-apesnya ya. 最坏 Kita 的 bisa 时候， hidup kudus bukan karena kita ini orang Kristen. 你能够圣洁的活着，并不是因为你是基督徒。 Saya bisa hidup kudus bukan karena saya ini lulusan teologi. 我能够圣洁的生活，并不是因为我是出于这个神学， Tapi salib dan pikiran Kristus dan hidup yang berjalan bersama dengan Roh Kuduslah yang menuntun kita hidup dalam kekudusan. 而是有圣灵的牵引和这个神的思维能够带领我的生命。 Saya akan tutup ya. Nah, udah agak tenang nih yang bagian belakang karena timingnya udah sisa 1 menit ya. 我们要 Nah, 做结尾，因为时间不多了。ya.
Saya akan tutup dengan satu testimoni from my life ya. Suami saya hampir 3 tahun ini kondisi kesehatannya sangat menurun dengan syaraf yang mungkin 50% tidak bekerja seperti dulu lagi. 就是我的丈夫呢，近3年他的健康状况已经下降，就是因为他的一些 Ditandai 神经 satu 的一 waktu 些问 kami 题。 terkejut bahwa rutin yang sederhana seperti buang air kecil, buang air besar, yang sederhana aja, di mana mulai ambil minum itu rutin itu sudah tidak ada lagi. Jadi benar tadi waktu Chuan Tao Michael mengatakan kalau kita bisa ada di sini itu anugerah, beneran. 甚至他例行生活上面的一些小事情，甚至是去上厕所或者拿水这个事情，他都没有办法去做。所以我们能够在这里，就如刚才那个我们的主理说的，我们能够在这里是一个恩典。 Injil mengajarkan saya bagaimana di tengah-tengah di tengah ruin itu kehancuran ini, bagaimana mengerjakan keindahan. 就是这个福音教导我们在如何在这样混乱当中，我们如何能够坚持。 Sekarang kesenangan saya dan anak saya adalah memandikan suami saya. 现在我和孩子所做的非常喜乐的事情， Jadi 就是 sudah 给我的 seperti 丈夫洗澡， anak-anak, sudah seperti anak-anak. 就像一个孩子一样。 Waktu memandikan di kamar mandi yang beberapa meter itu nggak ada yang lihat kan? Kadang rasa hidup nggak berguna sekali loh. 就是之前的话，就是在卫生间里面那么几平米的卫生间里面，就没有人看的 Tapi。satu hari waktu saya gosok badan suami saya, pinjam ya. Waktu saya gosok badannya, gitu ya. Waktu saya gosok badannya, jujur hati yang egois ini akan ada berkata, kenapa saya menghabiskan waktu saya untuk ini kan ya. Tetapi Roh Kudus mengajarkan saya, 就是当我帮我的丈夫搓澡的时候呢，我其实我会有感到非常的一个厌倦，或者是一个自己的一个情绪来，就是为什么我要浪费这个时间去在这个身上呢？ coba belajar gosokan yang terbaik untuk membuat orang sakit itu senang. 你如果反过来去想的话，你去帮他在搓澡的时候，能够让他感到喜乐。 Ternyata tahu nggak, itu di dunia kedokteran, di dunia medis, di dunia caregiving itu adalah art yang paling tinggi. 但是这个恰恰是在医疗界里面是非常高的艺术。 Jadi sekarang kalau kami lagi giliran untuk memandikan papa dan suami kami, waktu saya menggosok dengan art yang tertinggi untuk caregiving, yaitu bagaimana gosokan kita membuat yang sakit itu merasa disayang. Di saat itu saya serahkan pada Tuhan, Tuhan ini adalah concert terindah buat menyenangkanmu. 但就是当我给他搓澡的时候，我现在有一个想法，就是在如何让这个病痛当中的人，在我给他帮助搓澡的时候，他感觉到喜乐，这个是医疗最高的结果。 Salib Kristus memang ahlinya berhadapan dengan ruin atau kehancuran. 就是主的十架确实是与这个世界的混乱所相反。 Di depan kehancuran, kemerosotan itu, lihatlah dia dan katakan, di kehancuran ini pun pikiran Kristus akan membuatku menghasilkan konsep yang terindah bagi Tuhanku. 就是在这样的一个混乱当中，主的十架仍然能够帮助我，能够产生出一个荣耀神的事。 Kita siap untuk berlutut terhadap Ia yang memberikan pikiran Kristus bagi kita? 我们是否带着神的心意，能够已经预备好要跪下来呢？ Mari kita berlutut. 我们一起跪下来。 Tenanglah dan renungkan ini. 静下来， Pikiran 我们思想 Kristus 这个， berpusat pada salib. 就是基督的心意是以十架为中心。 Renungkan ini, apakah salib Kristus sudah merombak pemerintahan diriku? 就是神的主的十架是否已经改变了我的生命？ Pikiran Kristus adalah anugerah Roh Kudus, bukan hasil kecerdasan manusia. 基督的心意是圣灵的恩赐，而不是人的智慧。 Dengar pertanyaan ini, bagaimana hubunganmu dengan Roh Kudus? 带着这样的一个问题，你要问自己，你和圣灵之间的关系如何？ Yang ketiga, 第三点， pikiran Kristus mengubah cara kita menilai dan bertindak.
基督的心思改变我们对事物的判断和行动。 Renungkan, apakah pilihan tindakanmu secara sadar engkau serahkan untuk dikuasai pikiran Kristus? 你要思想，就是你每日所行的一切行动，是否已经依靠主耶稣基督的心思？ Mari diam dan berhadapan dengannya. Berdoalah. 我们一起祷告。